والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Sekali lagi terima kasih Tuan Zaim teratak hadis kerana masih lagi kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan ilmu asas bagi ulumul hadis. Jadi untuk pertemuan yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan sedikit tentang apa makna ulum hadis, apa hukum ulum hadis itu sendiri. Kita belajar ulum hadis ni apa hukumnya, adakah fardu atau fardu kifayah dan sebagainya. Itu sudah bahas pada pertemuan lepas. Jadi pada pertemuan kita pada pagi ni tuan-tuan sekalian, iaitu kita itu terberhenti sekejap sebab kita buka soalan lama. Lepas ni insya-Allah kita 10 suku kita buka soalan 15 minit, nanti kita akan berbincang insya-Allah. Baik. Jadi kita masih lagi pada bab muka surat 19, iaitu dalam bahasa Arab ni disebut bahawa marahil fi tarikh ulumil Quran, yakni kepentingan untuk kita tahu peringkat-peringkat perkembangan ilmu, minta maaf, ulumul hadis, ulum Quran pula dah. Ulumul hadis, bagaimana kita nak tahu perkembangan ilmu ulumul hadis ni. Baik. Tuan-tuan sekalian, pada muka surat 19 ni iaitu kita apabila kita jumpa peringkat yang kelima ni tuan-tuan, sekitar 700 ke 10 hijrah. 700 ke 10 hijrah, maknanya dalam zaman ini ialah zaman perkembangan ilmu yang sangat hebat. Muncul ulama-ulama seperti Al-Imam Ibn Salah dalam kitab Ulumul Hadis. Begitu juga muncul ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Nawawi Al-Iraqi, Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini 700 ke 1000 tahun hijrah begitu. Jadi ini kemunculan ini sebabkan bahawa ulama-ulama pada zaman ini mereka memikirkan bahawa perlu disebarluaskan ilmu hadis ni. Kerana pada waktu ini negara umat Islam sudah berkembang. Dah merata orang memeluk Islam. Dan ada di antara mereka yang berbahasa Arab. Dan ada di antara mereka yang tak faham bahasa Arab. Jadi kadang-kadang ada di antara mereka yang mengambil kesempatan di atas hadis-hadis Nabi SAW. Ia berbeza pada zaman para sahabah, iaitu pada kurun yang pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Itu tidak sama. Generasi mereka dengan generasi 700 ke 1000 tahun ini, hijrah ini, ia perkembangan yang sangat hebat dan juga munculnya perawi-perawi yang cuba untuk mengambil kesempatan di atas hadis-hadis Nabi SAW. Maka muncul ulama-ulama yang rabbani, seumpama Al-Iraqi, Ibn Hajar dan sebagainya. Nanti kita akan tengok penulisan-penulisan dan sumbangan mereka. Kita nak kena kenal siapa ulama-ulama jago-jago dalam ilmu hadis ini, selain daripada kita mengetahui istilah-istilah ataupun mustalahat yang ada dalam ilmu ulumul hadis. Baik. Peringkat yang ke-6 tuan-tuan sekalian, iaitu peringkat yang disebut sebagai Asrul Rukud. Asrul Rukud, iaitu peringkat kejumudan. Ataupun peringkat bagi ilmu ulum hadis ni peringkat yang membeku. Para ulama mengatakan bahawa waqad bada'a fi qarnil 'ashir wastamarra ila al-qarni ats-tsalits al-'ashar. Abad ni sekitar 1000 tahun ke 1300 tahun hijrah. Ini maknanya ia jumud dan membeku. Maknanya dia tak berkembang pesat. Dia tak berkembang macam tahun 700 hijrah ke atas tu. Dia tak macam tu. Tetapi dia agak slow sikit. Macam itulah. Macam itulah dia punya perkembangan dia. Kerana apa? Para ulama mengatakan bahawa kerana pada waktu ini ramai ataupun disebut sebagai orang-orang Islam kita ini, maknanya disebabkan mereka tidak mementingkan ilmu pengetahuan. Ada di antara mereka yang tak mementingkan ilmu pengetahuan. Tetapi bukan bermaksud sampai tidak ada penulisan langsung. Masih lagi ada dalam penulisan, bal innal ibda' wa tajdid qad tawaqqafa taqriban. Tetapi hanyalah untuk mentajdid, untuk memperbaharui kitab-kitab yang sedia ada.
Dia tak macam zaman 700 tahun hijrah bagi zaman Ibn Hajar, zaman Nawawi. Zaman tu ada maklumat-maklumat baru, maknanya ada cabang-cabang ilmu hadis yang baru. Tapi bila sampai asr rukut tahun 1000 tahun hijrah ni, maknanya zaman tu zaman ulama tak apa nak tulis sangat kitab. Mungkin disebabkan penjajahan demi penjajahan, mungkin disebabkan peperangan di kalangan orang Islam dengan musuh dan sebagainya, disebabkan perkembangan ilmu itu tidak berkembang, ya. Dan hanya dah dilakukan tajdid, dia hanya melakukan mukhtasar, ya, melakukan tahqiq, begitu saja, ataupun takhrij, begitu saja. Dia tak buat satu kitab yang baru, ya. Dia hanya meringkaskan ataupun mensyarahkan, itu saja, ya. Contoh sekalian, hari ni ada timbul isu berkaitan dengan isu tentang tahqiq ataupun dia mengubah kitab asal kepada maklumat yang lain. Sebenarnya dalam perbahasan ilmiah ni tuan-tuan, perbahasan ilmu akademik ini, ya, antara salah satu tugas dan jasa ulama, mereka melakukan proses mensyarah. Ini juga berlaku pada asr rukut ini, sekitar 1000 tahun hijrah begitu. Ya, mereka mensyarahkan hadis. Seumpama seperti Al-Hafidh Ibn Al-Asqalani mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, disebut sebagai kitab Fathul Bari. Ya, mereka mensyarahkan. Begitu juga Al-Imam Nawawi dalam syarah Al-Minhaj, dia mensyarah Sahih Muslim. Al-Imam dan seumpamanya, mereka mensyarahkan. Ada juga mereka melakukan proses mentakliq. Taklik di sini tuan-tuan maksudnya apa? Mereka memberi komentar. Ya, dia tak sama macam syarah. Syarah ni dia mungkin dalam satu baris itu ulama syarah mungkin ada 2-3 line tambahan. Kalau taklik, apa maksud taklik? Para ulama mengatakan bahawa kerana taklik ini adalah mereka memberi komentar dalam satu baris kitab tersebut, ulama mentaklik, maka dia tulis pun mungkin dia memberi komentar dalam satu baris juga. Tak sama macam syarah. Syarah lagi panjang. Taklik ni ringkas saja. Ada juga orang melakukan proses tahqiq. Ya, tahqiq ni apa tuan-tuan? Ada hari ni ada yang dah ada contohnya kitab tafsir ataupun kitab hadis ataupun kitab-kitab ulama yang dah ada, tapi dia nak tahqiq balik. Dia kata tak sesuai ni, kita kena tahqiq. Okey, tak apa. Kita tengok. Tahqiq ni tuan-tuan, muhaqqiqin ataupun para muhaqqiq ini mesti amanah dengan penulis asal. Dia tak boleh nak reka sendiri tuan-tuan. Dia tak boleh, sebab itu dia punya jihad dia, ataupun ini dia punya orang panggil apa? Novelty. Disebut sebagai keaslian, autentik penulisan seseorang pengarang tersebut. Dia tak boleh pandai-pandai mentang-mentanglah dia mentahqiq, dia banyak mentahqiq kitab-kitab dan sebagainya, tiba-tiba dia ubah isi kandungan kitab asal. Itu tidak amanah. Sebab tu para ulama cukup menjaga perkara ini apabila mereka melakukan proses mentahqiq sesuatu kitab, iaitu apa maksud mentahqiq? Iaitu mereka mereka akan melakukan dari sudut mentakhrij. Mereka akan mengeluarkan penelitian sama ada qaul itu dari sudut matannya, dari sudut ambil mana sumber dan sebagainya. Itu tahqiq. Dan mereka akan buat sedikit penambahan maklumat, tetapi di bawah tulisan note ataupun nota kaki di bawah. Bukannya dia mengubah perkataan yang asal. Itu tidak amanah dengan ilmu. Kerana ini proses tahqiq, dia mestilah syaratnya tidak mengubah perkataan asal seseorang pengarang. Ya. Begitu juga tarjih. Tarjih tuan-tuan maksudnya apa? Iaitu para ulama melakukan pemilihan apabila melihat kitab tersebut, ya, ada nasnya, ada dalilnya. Para ulama akan melakukan proses tarjih. Tarjih ni apa? Mereka akan buat pemilihan pendapat yang paling tepat, yang paling menghampiri nas. Maka mereka mentarjih juga dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang disusun oleh para ulama. Bukannya ikut pendapat mereka saja, tapi mereka ambil pendapat ulama juga. Sebab tu ada orang pada hari ini mereka mengatakan bahawa mana ada zaman lah untuk kita tarjih pendapat ulama, tarjih pendapat sebagainya. Siapa kita? Oh, dia kata siapa kita? Jenuh kalau nak bing macam tu tuan-tuan. Siapa kita kalau dia bing ayat tu? Jenuh. Sebab tu perkembangan ilmu ini tidak dapat disekat. Ya, apatah lagi para ulama hadis mengatakan bahawa zaman asr rukut sendiri pun apabila zaman membeku, ya,
Tidak ada lagi penulisan-penulisan baru, khususnya penulisan buku-buku yang baru, hanya sekadar meringkaskan pada zaman ini, dan juga hanyalah melakukan proses mentahqiq dan sebagainya. Tetapi itu juga perkembangan ilmu. Ya, perkembangan ilmu. Jangan kita skeptik ataupun kita katakan bahawa dalam istilah yang lain, terlalu takut untuk kita ni memilih pendapat yang lebih dekat dengan nas. Sebab tu ada sedikit perbahasan. Dulu saya pernah berbahas berkaitan dengan hukum orang yang cium kaki. Kita pernah timbul isu tu kan. Ada orang dia berpendapat bahawa dia menggunakan nas daripada riwayat Imam Tirmizi. Ya, dia mengatakan bahawa boleh untuk kita cium kaki orang ibu bapa, orang soleh, orang tua dan sebagainya. Lalu dia bukmai kepada saya tentang hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita cek sanad tuan-tuan sekalian, bila kita cek sanad tu, dia pegang pada riwayat tu. Dia pegang pada riwayat tu. Bila kita cek riwayat tuan-tuan sekalian, apabila kita melihat kepada penghujahan ulama. Ya, apabila kita melihat kepada penghujahan ulama, maka mengatakan bahawa ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi itu bermasalah. Ya, hadis itu bermasalah. Maka hadis itu daripada Thabit radhiyallahu an, Thabit pernah mencium tangan Anas bin Malik. Ya, Anas dan Sayyidina Ali radhiyallahu an juga pernah mencium tangan dan kaki Ibn Abbas radhiyallahu an. Kan? Dan ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Bila kita cek riwayat Imam Tirmizi ni tuan-tuan, walaupun hadis ni dihasan oleh Imam Tirmizi, tapi tak cukup dengan hanya berpada dengan kita berpegang dengan pendapat Hasan Tirmizi. Kita kena tengok juga pengujahan dia lagu mana. Sebab tu kita perlu melihat kepada proses mentarjih itu penting. Ataupun kita melihat pendapat ulama ni banyak tuan-tuan. Jangan asal kata, oh ada pendapat ulama begini, oh ada dalam kitab begini. Belum tentu betul, belum tentu tepat. Kalau kita melihat kepada riwayat Imam Tirmizi ini, bagaimana pendapat para ulama muhaddisin juga Amirul Mukminin fil hadis, seumpama seperti Al-Imam Bukhari rahmatullah alaih. Maka katakan bahawa ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Salamah. Abdullah bin Salamah, kata Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, mengatakan bahawa la yuttabi' fi hadithuhu, jangan kita ikut hadis dia. Dan itu juga, dan kita mengenali ilmu Imam Bukhari adalah seorang ulama yang mu'tadil. Dia bukan dia tergolong di kalangan ulama yang mutasyaddidin, yang keras, dan ulama yang mutasahil, yang mudah dalam hukum sesuatu perawi. Tidak. Dia mu'tadil, pertengahan. Kalau ulama yang pertahan pun mengatakan bahawa la yutaba' fi hadithuhu, bermaksud dia ada masalah kecacatan. Begitu juga Al-Imam Darul Qutni. Ya, nanti kita akan tengok Imam Darul Qutni dia duduk dalam kelompok mana. Amirul Mukminin fil hadis, yang mengarang kitab Ilal Darul Qutni. Ya, dia sendiri menilai bahawa sanad ni dhaif. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa perawi Abdullah bin Salamah ini suduk, tetapi dia ni rajin bertukar hafalan dia. Ya, selagi dia masuk hadis ni masuk dengan hadis lain, bercampur hafalan dia. Maka kita katakan bahawa ulama-ulama seumpama seperti Ibn Hajar, Darul Qutni dan Al-Bukhari mengkritik sanad Imam Tirmizi, bermaksud bahawa hadis Tirmizi bermasalah. Ya, dan ya, kembali kepada perbahasan hukum tadi ni, sedikit maklumatlah kan, dan sebut tentang takhris, tahqiq dan tarjih ni. Sedikit maklumat berkaitan dengan kita kena amanah dengan ilmu. Memang ada sebagian fuqaha mengharuskan, Imam Nawawi mengharuskan untuk cium tangan orang soleh, alim dan seumpamanya, kaki dan sebagainya. Dan juga Saleh Utsaimin sendiri, ya, ini disebut dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud oleh Saleh Utsaimin. Dia mengatakan bahawa diharuskan boleh, ya, tetapi ada syaratnya. Jangan sampai kita cium kaki dan tangan itu sampai memuja dia, sampai apa yang dia cakap semua betul. Itu salah. Ini masalah tuan-tuan sekalian. Ada orang ni cium kaki ni sampai anggap macam dia ni tak ada apa dosa. Ya, macam seolah-olah macam dia ni semua apa yang dia cakap dari mulut dia semua seumpama seperti Quran dan hadis. Itu tak betul. Ya, ta'assub membabi buta. Itu yang dawabit. Bahkan para ulama sebahagian yang mengharamkan kerana apa? Kerana saddu dzara'i', mencegah daripada perasaan ujub dan juga perasaan mengangkat manusia ataupun kedudukan orang berlebih-lebihan bukan pada tempat dia. Muslimin sidang pendengar yang saya kasih sekalian. Ini di antara sedikit maklumat tentang peringkat yang ke-6 ini. Kembali kepada perbahasan ini, asrul rukud, yakni
dia agak tidak ada kitab-kitab yang bagus, tapi mereka melakukan tahqiq, ya, mereka melakukan mukhtasar, syarah begitu saja. Baik. Kemudian peringkat yang ketujuh tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab disebut sebagai asrus safwah. Minta maaf. Asrus sahwah. Asrus sahwah, yakni peringkat kebangkitan ilmu ulumul hadis. Ini peringkat kebangkitan ilmu ulumul hadis. Pada peringkat ini juga terdapat campur tangan orientalis. Ya, justru para ulama hadis telah bangkit untuk memelihara hadis daripada penyelewengan dan pemalsuan. Peringkat ini berterusan hinggalah ke hari ini. Jadi maknanya para ulama membahagikan, saya dah sebut dah pada pertemuan-pertemuan lepas, iaitu ulama hadis membahagikan 3 peringkat. Yang pertama, ulama hadis disebut sebagai mutaqaddimin 300 hijrah ke bawah. Ulama mutaqaddimin 300 hijrah ke bawah. Ulama muakhirin 300 naik sampai ke 900 hijrah. 900 hijrah ke atas itu ulama muasirin, ulama kontemporari, ulama terkini. Nanti kita akan kenal ulama-ulama terkini dan mereka menjawab tuan-tuan sekalian tomahan-tomahan yang dilakukan oleh golongan-golongan orientalis. Tuan-tuan, orientalis ni siapa? Mereka ini tuan-tuan sekalian disebut sebagai gerakan penyelidikan mengenai hal-hal ketimuran, khasnya berkaitan dengan agama Islam. Maknanya bukan agama Islam saja, tapi dia khas, dia mengkaji tentang bagaimana dari sudut bahasa orang Timur, falsafah mereka, sosial ekonomi mereka, adat istiadat, kesenian, ya, dan juga agama mereka. Kebetulan mereka mengkaji golongan ataupun orang ketimuran ini, pastinya mereka akan mengkaji tentang Islam. Sebab itu ada satu tulisan disebut sebagai Edward Said. Dia menulis, ya, tentang sebenarnya orang timur ini sebenarnya ia dicipta oleh orang barat. Menunjukkan bahawa orang timur ni tuan-tuan sebenarnya asalnya mereka dicipta oleh orang barat. Sebab tu mereka mengatakan bahawa mereka ini ditimurkan. Maknanya pemikiran mereka, minda mereka itu, ya, dikuasai ataupun dibina di atas falsafah orang barat. Dan hal ini pernah berlaku di antara salah satu kritikan golongan orientalis. Mereka mengatakan bahawa hadis yang sampai kepada kita ini adalah rekaan para ulama. Hadis yang sampai dekat kita ni. Hadis yang sampai dekat kita ni adalah rekaan para ulama. Ini siapa yang sebut ni? Ya, Goldziher yang lahir sekitar tahun 1956 Masihi. Begitu juga Robert Scatz. Ini tokoh-tokoh orientalis yang mereka mengkritik, ya, hadis-hadis Nabi SAW. Mereka pun ada dalil. Mereka ambil pendapat hadis daripada Imam Muslim. Nabi kata apa? La taktubu anni, jangan kamu tulis daripada aku. Betul, hadis tu memang sahih. Tapi sabar dulu. Kalau dalam kaedah ilmu hadis, apabila kita berjumpa satu hadis, kemudian kita bercanggah dengan hadis yang lain, ya, kita perlulah melakukan proses jamak. Ini kaedah jamak. Al-jam'u baina riwayat. Kena campur riwayat tu. Tuan-tuan, walaupun hadis pertama riwayat Imam Muslim, Nabi kata la taktubu anni, jangan kalian tulis hadis. Tetapi apabila Fathul Mekah, Nabi memerintah beberapa orang sahabat untuk tulis hadis. Dan ini membuktikan bahawa penulisan hadis itu berlaku pada zaman Nabi SAW dan diteruskan oleh para sahabat. Ada juga mereka mengatakan bahawa Abu Bakar pernah memerintah para sahabat untuk menulis 500 hadis. Kemudian Abu Bakar suruh mereka bakar atau membakar kitab-kitab hadis tersebut. Riwayat itu laisa sahih. Riwayat itu tidak ada asal dalam agama. Tidak ada dalam kitab-kitab Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah dan Kutubus Thalathah. Tidak ada. Hanya direka oleh golongan-golongan yang anti hadis atau golongan yang disebut sebagai golongan orientalis. Ini sedikit maklumat. Maka apabila muncul golongan-golongan ini, ya, maka ulama tidak akan berdiam diri. Mereka menjawab kritikan-kritikan orientalis ini. Baik, habis kat situ. Kemudian kita masuk muka surat yang ke-20. Muka surat 20 ni tuan-tuan sekalian, kita akan bincang tentang, ya, karangan khusus bagi ilmu mustalah hadis. Jadi sebab tu dalam ilmu hadis ni tuan-tuan, dia ada satu bab, ada satu tajuk disebut sebagai ilmu ruwaul hadis. Ilmu ruwaul hadis tuan-tuan, ilmu tentang apa? Ilmu tentang kita nak kena kaji tokoh-tokoh, apa sumbangannya, apa penulisannya, bagaimana metod penulisannya dan sebagainya. Ini penting. Apabila kita mengkaji seorang tokoh, kita sedang tenggelam, kita sedang
terjun dalam lautan ilmu dan khazanah ilmu yang beliau tinggalkan, legasi ilmu yang beliau tinggalkan. Sebab tu penting untuk kita tahu kitab-kitab penting dalam ilmu ulumul hadis. Kitab-kitab utama, kitab-kitab penting. Baik, kita tengok tuan-tuan. Sehingga penghujung kurun ketiga, para ulama hadis telah meneruskan usaha untuk membukukan prinsip usul dan kaedah-kaedah ulumul hadis. Sebab tu jangan kita duk pelik, ustaz, ulum hadis ni takkan tak ada zaman Nabi kot. Ada, tetapi tidak dibukukan, tidak disusunkan, ya, kerana perkembangan ilmu itu sentiasa berkembang. Apabila berkembang ilmu tu, makna para ulama mengambil jalan untuk menulis, untuk mengumpul, supaya untuk orang awam, masyarakat orang Islam ini mudah untuk memahami hadis Nabi SAW. Ya, walaupun tidak ada hadis-hadis kitab-kitab ini dalam zaman Nabi, tetapi ya, perkembangan ilmu sentiasa berlaku. Baik. Akhirnya pada pertengahan kurun keempat, kurun perkembangan dan kemajuan pelbagai ilmu dan pengetahuan Islam, kitab-kitab ilmu mustalah hadis mula disusun dan dikarang sebagai satu bidang ilmu yang khusus oleh sebilangan ulama besar pada zaman itu. Mereka mula menulis, ya, mereka mula menyusun kitab-kitab ataupun berkaitan dengan usul, ilmu usul, ilmu penting dalam Islam. Baik. Antaranya tuan-tuan sekalian, tahun 360 Hijrah. Maknanya dah 1000 tahun lebih dah kitab ni ditulis. Masih lagi dibaca oleh para ulama kita. Ya, kitab apa? Al-Muhaddith Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i. Karangan Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Al-Khallat Ar-Ramah-Hurmuzi rahimahullah ta'ala. Kitab ni tuan-tuan sekalian, ya, kitab ni adalah kitab, merupakan kitab pertama yang ditulis dalam ilmu mustalah hadis. Ya, sebagai satu cabang ilmu yang khusus, pengarang telah membincangkan etika dan adab mendengar dan meriwayatkan hadis. Namun perbincangannya tidak merangkumi keseluruhan perbahasan ilmu mustalah hadis. Maknanya apa? Ya, kitab ni Al-Muhaddith Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i, ilmu di antara ilmu yang pertama berkaitan dengan ilmu ulumul hadis. Adapun pada pertemuan lepas kita dah sebut bahawa sebenarnya awal lagi, Imam Syafi'i dah tulis awal lagi kitab Risalah, tetapi dia campur aduk di antara ilmu usul fiqh dengan ilmu ulumul hadis. Dia campur. Tapi Ramah-Hurmuzi dia mengasingkan. Yang ni memang kitab ulum hadis. Jadi kitab yang mengasingkan ulum hadis ni, siapa yang pertama? Al-Imam Ramah-Hurmuzi rahimallahu ta'ala, yang wafat 360 Hijrah. Orang ulama apabila mengkaji kitab ni tuan-tuan sekalian, dia ada keunggulan dia tersendiri. Dia ada keistimewaan dia tersendiri. Para ulama mengatakan bahawa ya, kitab Al-Muhaddith Al-Fasil Bain Ar-Rawi ini, ia menghimpunkan ya hadis-hadis Nabi SAW, kalam-kalam sahabah, kalam-kalam tabi'in dan ulama-ulama semasa dengan dia. Maknanya dia bukan kitab hadis saja, bukan kitab ulum hadis saja, tetapi fatwa-fatwa ulama, khususnya para sahabat, tabi'i dan para fuqaha pada zamannya. Dan juga mempunyai sanad yang lengkap. Sebab tu pada zaman ni tuan-tuan, dia tak sama kitab yang ditulis pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, kalau tak salah saya, ditulis oleh Syekh Abdullah Basmih, ya, rahimallahu ta'ala, yang mengarang kitab Mastika Hadis tuan-tuan sekalian, ya, yang sangat terkenal di bumi Nusantara ini ataupun di Malaysia ini, terbitan Jakim. Dia tidak menulis sanad yang lengkap. Kenapa? Kerana zaman sekarang ni ia tidak memerlukan sanad. Ya, ia tidak memerlukan sanad tu kerana kita hanyalah berpegang kepada sanad yang telah dihimpun oleh muhaddisin kita. Dan hari ini ada orang berlumba-lumba untuk kumpul sanad. Betul. Kita kata bahawa tak salah. Bahagian ini jugalah sunnah, ataupun kita katakan bahawa inilah orang panggil apa? Amalan ulama-ulama terdahulu, mengumpulkan sanad. Tetapi tuan-tuan sekalian, jangan kita menabik dada dan menafikan orang yang tak ada sanad, tetapi mereka hanya berpandukan kepada sanad-sanad yang dipegang oleh ulama-ulama muhaddisin kita seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Daruqutni dan sebagainya. Juga kita berpegang kepada sanad itu dan kita mengkaji sanad tersebut. Ya. Kerana hari ini ada orang berniaga dengan sanad, tuan-tuan. Nah, belajarlah dengan saya serta sanad 5,000. Dia 5,000, tuan-tuan sekalian. Kita katakan bahawa bukan salah, tetapi seolah-olah hang sedang berniaga dengan ilmu yang hang sampaikan. Ya, seolah-olah sebenarnya ulama yang lebih mementingkan ialah
kefahaman dan juga kebenaran ilmu yang disampaikan. Buat apa kalau ada sanad yang tinggi ataupun sanad yang sampai kepada nama kita tu ada dalam senarai sanad, tetapi ilmunya tidak kena dengan apa yang Nabi SAW maksudkan. Itu sudah menyanggahi disiplin ilmu. Sebab tu para ulama cukup menjaga qawaidul ilm, disiplin ilmu berbanding dengan sanad dia. Ya, tetapi bukan bermaksud sanad tak penting. Saya ulang sekali lagi bahawa hanyalah pada zaman sekarang ni kita berpandu kepada sanad-sanad para ulama muhadithin kita. Zaman pentadwinan, zaman penyusunan kitab-kitab hadis perawi-perawi itu sudah habis. Zaman sekarang ni adalah untuk kita mengkaji dari sudut pengujahan mereka. Itu saja. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, tetapi dari sudut kekurangan hadis, kekurangan kita al-muhadith al-fasil bain ar-rawi wal wa'i, minta maaf tuan-tuan kalau agak sedikit terperinci. Dah alang-alang kita belajar ilmu hadis ni, kita masuk sikit dah. Ada apabila mereka mengkaji tentang kekurangan kitab yang disusun oleh Ramah Hurmuzi rahimahullah ta'ala, maka mengatakan bahawa kitab ini tidak kurang komprehensif. Maknanya sebab ialah tidak sempurna lah, maknanya ini kitab yang pertama. Kitab yang pertama tidak sempurna, ya. Dan hadis ini tidak semuanya sahih. Maknanya hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muhadith Al-Fasil ini tidak semuanya sahih. Ya, dan seterusnya itu tidak ditunjukkan oleh Al-Imam Ar-Ramah Hurmuzi. Jadi tugas ulama-ulama selepasnya ialah tugas untuk mengkaji balik sanad-sanad ataupun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muhadith Al-Fasil bain ar-rawi wal wa'i. Kalau kita tengok pujian disebut oleh Al-Imam Mudzabi, ma ahsanuhu min kitab. Kata Al-Imam Mudzabi rahmatullah alaih, mereka mengatakan bahawa alangkah baiknya kitab ni. Kitab apa? Ni kitab yang ditulis oleh Al-Imam Rahmah Hurmuzi. Kerana apa? Dialah orang individu yang pertama yang menyusun kitab ulumul hadis. Jadi biasalah kitab pertama ni ada kekurangannya, maka ulama-ulama seumpama Al-Bukhari, seumpama Ibn Hajar dan sebagainya, maka membuat penambahbaikan terhadap kitab-kitab ini. Dan hari ini ada orang timbul isu. Ada orang ustaz kata, ustaz, khususnya kitab-kitab yang diajar oleh di masjid-masjid kita, kitab-kitab diajar di surau, kitab-kitab diajar di pondok-pondok khususnya dan sebagainya. Apabila orang meneliti kitab yang terdapat dalam hadis yang terdapat dalam kitab tersebut, hadis yang bermasalah, yang terdapat kecacatan, ada para ulama kita, ustaz-ustaz kita di sekalian melakukan takhrij. Ya, mereka melakukan tahqiq. Dia bertakhrij balik kitab hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab pengajian di masjid dan sebagainya. Kaji balik. Sepatutnya kita kena berterima kasih kepada ustaz-ustaz ni. Sebab mereka telah mengorbankan masa dan jihad ilmu mereka untuk mentakhrij balik. Tuan-tuan, bukan senang nak takhrij. Ada orang sebut, ustaz senang yang takhrij. Try buat tengok takhrij. Try buat tengok takhrij sekali, tuan-tuan. Demam, tuan-tuan. Kalau tak bisa buat, memang demam, teruk, tuan-tuan. Nak kumpul sanad dan sebagainya, teruk. Dan saya sebut bahawa, ya, sepatutnya kita kena berterima kasih, ya, dengan ulama-ulama semua. Kerana mereka telah mengorbankan jiwa dan mereka mengorbankan masa mereka untuk melakukan penambahbaikan kepada kitab-kitab ini. Ini penting. Baik, kemudian, kitab yang kedua, kitab disusun oleh Abu Abdillah Al-Hakim Naisaburi, yang wafat sekira tahun 405 Hijrah, dan nama kitab ini Ma'rifatul Ilmul Hadis wa Kamiyatul Ajnasihi. Ya, kitab ini kata ulama, dalam kitab ini pengarang telah menerangkan sebanyak 50 bahagian hadis, ilmu hadis, namun perbahasan tersebut tidak diolah dengan sempurna dan tidak disusun rapi. Maknanya bercampur habis. Ya, bercampur di antara ilmu ni dengan ilmu lain dan sebagainya. Macam juga macam ilmu macam kitab Ar-Risalah karangan Al-Imam Syafi'i. Baik. Khususnya Abu Bakar Ahmad bin Ali Sabit terkenal dengan gelaran Khatib Al-Baghdadi. Tuan-tuan kena ingat nama-nama ni. Kena ingat nama Khatib Al-Baghdadi, Hakim Naisaburi, Ramah Hurmuzi. Apa kitabnya? Al-Kifayah fil Ilmu Riwayah. Kitab ni kata ulama antara yang paling lengkap dalam membahaskan permasalahan mustalah hadis dan kaedah-kaedah periwayatan hadis. Kaedah-kaedah periwayatan. Nanti kita akan belajar ilmu ar-riwayah dan ad-dirayah. Ya, ar-riwayah nanti akan tengok, tuan-tuan, istilahnya apa maksudnya, tuan-tuan. Mengkaji tentang perawi itu, apabila dia nak riwayatkan satu hadis, kita nak kena tengok kedabitan dia. Ya, kita kena tengok dari sudut kedabitannya. Ataupun tahammu wal ada, ataupun bahasa-bahasa yang digunakan apabila dia meriwayatkan satu hadis. Sama ada haddatsana,
sama ada an, sama ada akhbaruna qala. Semua itu sangat penting. Tuan-tuan, istilah-istilah itu sangat penting oleh seorang pengkaji hadis. Kita tahu, tak sama ya Ustaz. Qala dengan haddatsana tak sama tuan-tuan, tak sama. Dia ada perbezaan. Nanti kita akan jumpa tuan-tuan pada tajuk-tajuk akan datang. Baik. Jadi Khatib al-Baghdadi ini disusun. Bagaimana seorang perawi itu dia meriwayatkan satu hadis. Begitu juga Khatib al-Baghdadi ini banyak sumbangan dia. Ya, Al-Jami' lil Akhlaq ar-Rawi wal Adab as-Sami'. Dalam kitab ini pengarang telah mengupas secara terperinci mengenai perbahasan yang berkaitan dengan akhlak seorang perawi dan adab-adab dalam mendengar dan meriwayatkan hadis. Ini sebab tu saya pertemuan lepas Khatib al-Baghdadi ni tuan-tuan dia mengkritik tuan-tuan. Dia mengkritik perawi-perawi hadis yang mereka ini tuan-tuan meriwayatkan hadis untuk mengangkat martabat mereka ataupun untuk menjaga kedudukan mereka. Sebab tu ada satu hadis tuan-tuan sekalian. Hadis membincangkan tentang kelebihan minum air kopi. Tuan-tuan pernah tengok tak? Satu viral seorang ustaz tak tahulah main daripada mana, Indonesia ke ataupun kalau tak salah saya, kan dia cerita tentang kelebihan minum air kopi. La ilaha illallah. Kan? Lalu dia bawa mainlah hadis tuan-tuan sekalian. Ya, saya tak ingat hadis itu. Tapi apabila kita buat semakan dan kajian, rupanya hadis itu ialah hadis palsu. Dan apabila kita menggali dari sudut sanadnya tuan-tuan, rupanya ada seorang perawi yang dituduh mereka hadis palsu itu, dia adalah seorang saudagar kopi. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu tuan-tuan, orang nak berniaga dalam agama ni tuan-tuan cukup senang. Ya, cukup senang. Nak berniaga dengan agama ni cukup senang tuan-tuan. Reka ayat ni, reka cerita pelik-pelik. Kemudian orang pun terpegun dengan ucapan dia. Sebab tu Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, dia pernah menyebut dalam kitab tu, di antara salah satu tipu daya iblis, iaitu iblis dia suka merosakkan hati alim ulama. Dia suka untuk merosakkan pemikiran ataupun alim ulama ni. Dengan cara apa? Dengan caranya meriwayatkan hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang pelik-pelik ni, supaya orang kata, oh wow, hebatnya ustaz ni, kami tak pernah dengar cerita ni. Kan? Wow, hebatnya ustaz ni. Dia mengambil kalam tertentu, kalam tokoh tertentu. Tapi apabila tentang Al-Quran dan hadis, dipandang sepi. Ini siapa sebut? Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ada tuan-tuan? Ada sidang perengai yang saya kasih sekalian? Ada. Ya, ustaz-ustaz kita ni nak bagi dia punya nama dia naik, nak bagi dia punya ceramah dia sedap, ya boleh masuk TV dan sebagainya. Oh, dia reka cerita-cerita yang ni. Ustaz-ustaz yang berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah yang tak pelik ni tuan sekalian, dipandang sepi. Yang ni tak ada apa, biasa. Kami pun bisa dengar dah yang ni. Dipandang sepi. Sepatutnya ustaz-ustaz yang berpegang kepada Quran dan sunnah inilah yang Nabi sebut dalam kitab Imam Malik, sebut dalam Muwatta, lam tadillu abadah. Mereka tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Sepatutnya orang macam inilah yang kita kena pegang dan angkat, supaya mereka membawa kita untuk memahami nas-nas agama mengikut kefahaman yang betul. Nah, baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian kita tengok. Kitab yang sesungguhnya ialah Qadhi Iyad bin Musa al-Yahsubi. Ya, 544 Hijrah. Tuan-tuan tengok ni, dia punya penting tuan-tuan bila sebut tentang tokoh ulama dan dia punya tarikh wafat dia. Sebab apa kita kena tahu tuan-tuan? Sebab kita akan mengetahui perkembangan tu. Kita tahu dah, oh ini zaman sohwah, ini zaman rukud, ini zaman perkembangan ilmu hadis. Oh, ini zaman kebangkitan ilmu hadis. Istiqlal Kitabul Ulumul Hadis. Kita tahu dah, oh ulama ni dia duduk zaman berkembangnya ilmu hadis. Oh, sezaman dengan Imam Nawawi. Barulah kita nampak, barulah kita tahu sebab apa kepentingan dia. Qadhi Iyad dia menulis kitab Al-Ilm Ilma ila al-ma'rifatul usul riwayah wa taqyid as-sama'. Ya. Ulama kebanyakan perbahasannya adalah berkaitan asas dan kaedah mendengar. Dan periwayatan hadis kitab ini sangat indah dari aspek olahan susunannya. Maka lebih penambahbaikan itu lebih baik, lebih tersusun. Wah, perkataan-perkataan digunakan oleh ulama Qadhi Iyad ini lebih memudahkan orang awam untuk kita mendalami ilmu ulumul hadis. 580 Hijrah, Abu Hafs Umar bin Abdul Hamid mengarang kitab Ma la yasa' al-muhaddits jahluhu. Ya, kitab ni sebahagian istilah hadis telah ditakrif sebagai ringkas. Mana kitab ni telah diringkaskan oleh Abu Hafs Umar. Baik, kemudian kitab ini disusun oleh Abu Amr Utsman bin Abdul Rahman Asy-Syahrazuri yang tekan dengan gelaran Ibn Salah. Kitab ni tuan-tuan
kalau orang belajar ilmu hadis dia tak tahu kitab ni, rugilah dia. Kerana kitab ni sangat penting untuk orang yang belajar ilmu hadis. Disebut sebagai Muqaddimah Ibn Salah. Kitab ni, kata ulama, nama kitab ni Ulumul Hadis, 643 Hijrah. Pengarang telah menghimpunkan segala intisari yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu serta menambah intipati yang belum pernah ditulis oleh pengarang-pengarang sebelumnya. Maknanya dia buat penambahbaikan. Secara umumnya dalam kitab ini Ibn Salah membahaskan 65 bahagian dalam ilmu hadis. Banyak tuan-tuan. Ilmu jarhu wa ta'dil, ilmu at-tawthiq, ilmu nasakh wal mansukh, ya, ilmu rawul hadis, manahij muhaddithin, ilmu naqdul hadis. Banyak ilmu hadis ni tuan-tuan. Sebab tu kita rasa geram tuan-tuan, geram. Geram pasal apa? Geram kalau orang ni tuan-tuan, orang kata hadis ni bermasalah. Dak, dia kata syekh aku kata betul. Oh, dia duduk kira syekh dia. Ni ulama ni berjuang habis-habisan berjihad dalam betul ilmu. Nak buang ke mana kitab ulum hadis ni? Ya, ni Ibn Salah, kitab ulum hadis. Pengarang ni dia mengarang kitab hampir 65 jenis di bidang hadis dia ada. Kitab ni pada asalnya merupakan himpunan kuliah yang telah disampaikan oleh Ibn Salah, ya, kepada muridnya dalam majlis pengajian setiap hari. Saya ambil izin minum air sekarang. Bismillah. Nah, kitab ni ada sumbangannya. Tetapi apabila para ulama sezaman dengannya mengkaji juga, ya, Muqaddimah Ibn Salah ini terdapat juga kekurangan. Biasalah dalam kitab ni bukan sempurna, melainkan Al-Quran saja kan. Maka mereka melakukan mukhtasar, melakukan hasyiah. Hasyiah tu apa? Maknanya syarah kepada syarah. Jadi kalau kitab hasyiah ni tuan-tuan panjanglah. Apa dia berjilid-jilid lah sebab hasyiah. Dan tidak kurang juga mereka melakukan nazam ataupun mereka melakukan dalam bentuk bait-bait syair. Jadi Ibn Salah ni sangat kitabnya sangat mantap, dan pada hari ini pun orang masih lagi membaca karangan Ibn Salah. Dan di antara pujian-pujian ulama tentang Ibn Salah ni, kata Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih mengatakan Ibn Salah ialah seorang imam, mufti, Syekhul Islam, Taqiyuddin Abu Amr. Ini kata Imam Zahabi. Begitu juga kata Imam As-Sakhawi mengatakan bahawa beliau adalah imam. Imam ni maknanya rujukan dalam ilmu hadis. Mahir, hujjah serta pakar dalam ilmu hal agama. Beliau juga mahir dalam ilmu mazhab Syafi'i, wara' dan taqwa, kata Imam As-Sakhawi. Banyak kitab-kitab dia tulis tuan-tuan. Hilatul Imam Syafi'i, Tabaqat Fuqaha Syafi'iyah, Ma'rifatul Anwa' Ulumul Hadis, Al-Fatawa. Ni kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala yang wafat 643 Hijrah. Baik, dia ni wafat di Damsyik tuan-tuan. Ya, pada 643 Hijrah. Baik, kemudian kitab mustalah hadis selepas Muqaddimah Ibn Salah. Ni sikit muka surat 23. Kebanyakan ulama mengarang kitab-kitab mustalah hadis selepas Ibn Salah mengikut metodologi yang telah diasaskan oleh beliau. Maknanya apa? Disebabkan jasa Ibn Salah ni tuan-tuan dengan kitab Muqaddimah Ibn Salah tu ataupun kitab ulum hadis tu, ulama-ulama dia ambil metodologi Ibn Salah, kemudian dia pecah lagi, dia cabangkan lagi. Ini yang kata tuan-tuan jihad yang paling hebat, tuan, jihad ilmu. Meniaga yang paling hebat tuan-tuan ialah perniagaan ilmu. Maknanya kita berikan ilmu pengetahuan kepada orang. Apabila kita beri ilmu kepada orang, percambahan ilmu itu akan berkembang. Orang akan sampaikan ilmu yang bermanfaat itu kepada orang lain. Ya, al-ilmu yantafa'u bihi. Ilmu yang memberi manfaat. Ya, sebab tu tuan-tuan, sebab tu dalam satu hadis Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW bersabda, ya, amalan kita ini akan ditanya waktu usia kita. Waktu muda kita buat apa, harta kita buat apa, dan juga ilmu yang kalian pelajari. Kalian ada ilmu, kalian buat apa? Adakah tidak amanah dengan ilmu, ataupun kalian gunakan ilmu untuk kepentingan akhirat? Jadi mereka para ulama selepas Ibn Salah, mereka mengambil, ya, jasa ataupun metodologi yang telah diasaskan oleh Ibn Salah. Ya, mereka memilih untuk susunan yang baru dan cara pembahagian bab yang berbeza dalam karangan mereka. Di sini disebut sebahagian kitab yang disusun oleh
Taqiyuddin Muhammad bin Ali bin Daqiq Al-Aid, 702 Hijrah. 702 Hijrah. Ya, dalam kitab Al-Iqtirah fil Bayan al-Istilah. Kata ulama muka surat 23 ni, kitab ini merupakan sebuah kitab yang penting dalam perbahasan ilmu mustalah hadis. Ni disebut sebagai Al-Imam Daqiq Al-Aid. Dia tak sebutlah nama penuh ni. Daqiq Al-Aid orang kenal dah. Kitab Al-Iqtirah dah. Memandangkan penggunaan gaya bahasa dan sunnah ayat yang jelas dan mudah serta ta'rif yang diberikan adalah padat dan ringkas. Tuan-tuan, ta'rifan nanti kita akan belajar, tuan-tuan. Ya, ta'rif. Rupanya ta'rif ni, tuan-tuan, pun banyak ulama berbeza pendapat, tuan-tuan, di kalangan mereka. Nak tentukan ta'rif tu pun bukan senang. Nanti kita akan tengok perbahasan berkaitan dengan maksud ta'rif hadis tu apa. Dan kita akan buat sedikit muqaranah perbandingan, ya, bagaimana para ulama berbeza pendapat dalam menetapkan satu pentarifan. Al-Imam Daqiq Al-Aid, tuan-tuan, dia menulis satu penakrifan yang jelas. Jami' mani'. Dan ini dia punya sumbangan dia. Dan juga kita ini menjadi pegangan dan rujukan para ulama dalam bidang ini, ulum hadis. Menyedari kepentingan kitab ini, maka Zainuddin Al-Iraqi wafat 806 Hijrah. Ni Al-Iraqi. Orang akan kenal Al-Iraqi, tuan-tuan. Kena ingat nama ni. Daqiq Al-Aid Al-Iraqi. Maka susun kitab apa? Menyusun syair-syair yang mengandungi 427 rangkap syair yang disebut sebagai nazam. Ya, nazam. Ataupun disebut sebagai manzumah. Para ulama. Manzumah ataupun nazam. Nazam yang disusun oleh para ulama. Nazam ni maksudnya apa? Syair-syair. Untuk bila kita hafal syair ni memudahkan untuk kita, orang panggil apa? Kunci bagi sesuatu ilmu. Kemudian Muhammad bin Abdul Rahman As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi. Ni pun tuan-tuan kena dengar, kena kenal ulama-ulama. Sebab apa? Nanti tuan-tuan akan jumpa dalam satu bab al-ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil, tuan-tuan. Tokoh-tokoh ulama seperti Al-Iraqi, Ibn Daqiq Al-Aid, As-Sakhawi, ya, Ibn Salah dan sebagainya. Kadang-kadang mereka melontarkan beberapa kritikan terhadap seorang perawi. Kalau kita tak kenal ulama ni, tuan-tuan, kita akan kata bahawa siapalah yang mendhaifkan perawi ni, kan? Lalu kita pandang sepi terhadap kritikan ulama tersebut. Jangan pandang, sebab tu berlaku dalam perbahasan yang saya sebut sebentar tadi. Ada kata ustaz ni, ada perawi yang mendhaifkan perawi tersebut, ada juga yang menghasankan perawi tersebut. Jadi kita nak pakai yang mana? Betul tak, tuan-tuan? Jadi kita nak pakai mana? Jadi di sini kita perlu melihat kepada pengujahan. Ya, kita kena melihat kepada apa fakta dan pengujahan ulama tu cakap apa. Jadi sebab tu penting untuk kita kenal ulama-ulama seperti Al-Iraqi, As-Sakhawi, apa ucapan-ucapan dia terhadap seorang perawi. Sebab kita kenal. Seperti Al-Imam Az-Zahabi, apabila dia mengkritik seorang perawi, kita kenal siapa Imam Az-Zahabi. Seorang ulama yang mu'tadil, yang pertengahan dalam menilai seseorang perawi. Maknanya kritikan itu sangat bernilai. Baik. Kemudian, ya, selepas beliau, anaknya Abu Zur'ah, ya, 826 Hijrah, telah membuat huraian pada beberapa tempat dalam kitabnya. Maknanya mereka buat penambahbaikan terhadap tulisan Daqiq Al-Aid. Kemudian Muhammad bin Abdul Rahman As-Sakhawi telah menulis sebuah syarah penjelasan dan huraian. Dia buat syarah pula. Ini semua tugas ulama, tuan-tuan. Ya, sebab tu ustaz-ustaz kita ni, tuan-tuan, kalau hak jenis kaki kitab ni, tuan-tuan, penuh kitab kat rumah dia. Pasal apa? Sebab dia nak tahu, syarah ustaz ni, syarah ulama ni, dia nak tengok pula syarah pula ulama lain pula. Dalam satu kitab ni dia nak tengok juga apa pendapat ulama yang lain. Jadi banyak, tuan-tuan, nak kena kita mengkaji. Ya, sebab tu ulama-ulama ni, tuan-tuan, di antara perkara yang bernilai bagi mereka adalah kitab. Bukan kereta besar, bukan rumah besar, tuan-tuan. Kitablah benda yang sangat bernilai bagi seorang ilmuwan. Sebab tu ada seorang ulama, saya tak ingat nama dia. Dia meninggal dunia ketika mana dia sedang membaca kitab, disebabkan terhempak kitab dia tu, tuan-tuan, terhempak kat badan dia. Banyaknya kitab kat rumah dia tu. Maknanya ulama-ulama ni dia maknanya dia membaca, menelaah, mengkaji, dan dia meninggal dunia disebabkan terhempak kitab-kitab yang dia sedang membaca itu. Maknanya banyak kitab rumah dia. Saya tengok Al-Jahiz. Ya, nama dia Al-Jahiz. Tuan boleh tengok di internet siapa Al-Jahiz itu. Ya, seorang tokoh bahasa. Baik, kemudian muka surat 24, seorang tokoh ulama, Syaraf ad-Din Husain bin Muhammad At-Tibbi,
Tapi kalau dalam penulisan ilmiah hanya disebut sebagai At-Tibi saja. Orang kenal dah At-Tibi ni siapa. Yang wafat 743 Hijrah. Nama kitab ni Al-Khulasah fil Usul Hadis. Ini nama kitab dia. Begitu juga Al-Imam Al-Jurjani. 816 Hijrah, Mukhtasar fi Ulumul Hadis. Dia pun buat mukhtasar juga. Ya, Imam Al-Lakhnawi telah mengarang sebuah syarah yang terkenal. Kitabnya disebut sebagai Zarf Al-Amani fi Syarah Mukhtasar Al-Sayyid Al-Sharif Al-Jurjani fi Mustalah Al-Hadis. Dia syarah balik kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Jurjani. Al-Mulaimin Al-Mulaqin. Ni kitab ni tuan-tuan, kalau tak salah saya pernah ditulis oleh pernah diterjemah oleh Allahumma salli ala Muhammad, Telaga Biru, Ustaz Zahzan. Dia pernah menterjemah kitab hadis Ibn Mulaqin ini. Tazkiratu fi Na'imul Hadis. Begitu Al-Imam As-Sana'ani, Tanqi Al-Anzar. As-Sana'ani telah menulis sebuah syarah yang terbaik untuk kitab tersebut dengan nama Tawdih Al-Afkar. Dengan syarah tersebut, beliau menyebut pendapat mazhab Zaidiyah pada beberapa tempat. Saya ada sedikit pembacaan berkaitan dengan karangan Al-Imam As-Sana'ani ini, walaupun ada orang yang mengkritik beliau seorang yang bermazhab Zaidiyah, tetapi tuan-tuan sekalian, ulama-ulama ni tuan-tuan, dia amanah dengan ilmu. Ya, dia amanah dengan ilmu. Maknanya apa? Kalau benda tu betul, dia cakap betul. Kalau benda tu salah, dia kata salah. Ini amanah. Ya. Janganlah dia mentang-mentang dia mazhab Zaidiyah ataupun dia bermazhab Mu'tazilah dan sebagainya, ya, lalu dia tidak amanah dengan ilmu. Dia ubah makna, dia ubah tulisan, dia ubah teks kena dengan fahaman dan ideologinya. Itu tidak amanah dengan ilmu. Yang pernah berlaku pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ya, penulisnya kecenderungannya lain, tetapi dia nak buat tahqiq, dia nak buat penambahbaikan, ya, kononnya nak buat penambahbaikan, rupanya dia telah mengubah makna dan kecenderungan asal kepada penulis itu. Itu orang panggil tidak amanah. Beberapa kali kita berulang bahawa ilmu hadis ni adalah ilmu objektif. Adalah ilmu fakta. Ya, bukan ilmu yang boleh untuk kita mengubah sewenang-wenangnya. Ya, baik. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijrah yang mengarang kitab Nukhbah Al-Fikar fil Mustalah Al-Athar. Kitab ni tuan-tuan yang ada dekat tangan saya ini, ya, kitab ini saya beli di Kedah lah. Kitab ni disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, dan kitab ni tuan-tuan sekalian telah ditahqiq oleh para ulama yang lain seperti Syekh Nuruddin Athir, ya, seorang ulama daripada bumi Syria, ya, Syekh Nuruddin Athir, ya. Kitab ni kata ulama, ya, kitab disusun oleh Ibn Hajar sendiri. Ya, disusun oleh Ibn Hajar, dan hal ini sebenarnya diminta oleh anak muridnya sendiri. Anak muridnya minta Ibn Hajar tulis kitab. Sebab rugilah kalau ulama ni tak tulis kitab. Jadi anak murid Ibn Hajar suruh tulis kitab, supaya apabila Ibn Hajar meninggal dunia nanti tak tenggelam ilmu dengan jasad beliau tenggelam sekali. Sebab tu musibah yang paling besar bagi orang mukmin adalah matinya para ulama. Musibah, tuan-tuan. Kalau ulama tu tak tulis kitab, macam Maulana Asri ni, tuan-tuan sekalian, saya berterima kasih kepada Teratak Hadis lah, kerana menghadiahkan saya kitab ni untuk saya memberi sumbangan dalam ilmu hadis, insya-Allah. Ni tuan-tuan, kalaulah ulama-ulama tak tulis kitab-kitab ni, tuan-tuan sekalian, kalau dia meninggal dunia, ilmunya akan dikafankan sekali dengan jasadnya sendiri. Rugilah, tuan-tuan. Kalau bercakap ni, tuan-tuan sekalian, orang boleh cakap, tapi bila dia mati, bila ulama itu sudah wafat ataupun ustaz itu sudah wafat atau sudah meninggal dunia, maka ilmu itu sudah tidak ada lagi. Sebab itu pentingnya penulisan, perjuangan dalam penulisan dan sebagainya penting. Dan juga hari ini ada teknologi untuk kita rekod kembali video-video untuk kita ini pun di antara salah satu cara untuk kita memberi sumbangan kepada khazanah ilmu. Baik. Kata ulama, ya, bukan sekadar Al-Hafiz Ibnu Hajar menulis kitab Nukhbatul Fikar, bahkan Ibn Hajar dia juga buat penambahbaikan terhadap tulisan dia sendiri. Dia juga membuat penambahbaikan kepada penulisan dia sendiri dengan dia mensyarahkan Nukhbatul Fikar itu dengan menulis kitab Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikar, ya, fil Mustalah Ahlul Athar. Itu dia maknanya apa? Sebab tu ulama-ulama kita ni, tuan-tuan sekalian,
dia tidak berpada dengan ilmu yang dia ada. Dia nak tambah lagi, sentiasa mencari, sentiasa dia nak berkembang ilmu dia. Ini ulama. Dia bukan hanya sekadar, aku dah belajar dah 5 tahun dulu ni, cukuplah hak ni lah yang aku ajak. Ilmu ni dia berkembang, tuan-tuan. Dan semakin banyak kita mengkaji, semakin banyak kita mendalami satu ilmu, rupanya semakin dalam ataupun maklumat, ada banyak lagi maklumat yang kita tidak tahu. Ya, maklumat yang kita tidak tahu. Sebab tu kalau kita tengok, ya, bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, Al-Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i pun dalam ilmu fiqh, ya, dia ada fatwa qadim ataupun fatwa jadid ataupun qaulul qadim wal qaulul jadid. Kata ulama dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, mereka mengatakan bahawa qaulul fiqhi, qaulul jadid ataupun qaul yang baru ialah qaul fiqh ataupun fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i berada di Mesir. Dari sudut penulisannya, ucapannya, ya, dan dan qaul jadid ini periwayatannya mereka ulama anak-anak murid Imam Syafi'i, khususnya qaul jadid ini seperti Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Abu Waiti, Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi dan Harmalah. Ini semua ulama-ulama yang menghimpunkan qaul-qaul jadid, khususnya fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang berada di Mesir. Apabila dan qaul qadim Imam Syafi'i, ya, ketika mana kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili mengatakan bahawa ini adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika mana beliau berada di Iraq. Ya, dan ini fatwa ini di antara perawinya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri, Az-Za'farani, Al-Qarabisi dan Abu Thur. Ya. Jadi di sisi ulama sendiri pun ada perbezaan. Mana Imam Syafi'i pun ada qaul jadid dan ada qaul qadim. Bermaksud apa? Mungkin fatwa yang telah dia keluarkan pada pendapat yang lepas perlu ada penambahbaikan. Sebab tu jangan kita rasa pelik. Ya, ada ulama-ulama yang buat penambahbaikan, ya, terhadap kitab-kitab penulisannya. Kitab-kitab penulisan mereka. Kerana mungkin mereka tersilap dan sebagainya. Cuma kita ni orang awam zaman sekarang ni, tuan-tuan, kadang-kadang bila ulama-ulama dah buat penambahbaikan, yang dah bagi tahu hujah dan sebagainya, kita tak mau tengok. Lepas tu kita kata, siapa hang berbanding dengan ulama ni? Kita duk buh macam tu. Tak betul, ya. Sebab tu ahli ilm dia melihat kepada pengujahan itu. Dia melihat kepada pengujahan itu, ya, bukan melihat kepada siapa kita. Jenuhlah macam tu, tuan-tuan. Ya, baik. Kemudian kita tengok Al-Imam As-Sakhawi muka surat 25, ya, mengarang kitab Fathul Mughith bi Syarah Al-Afiyah. Ini pun kitab Al-Imam As-Sakhawi. Ya. Begitu juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti 911 Hijrah muka surat 26, dia mengarang kitab Tadribur Rawi. Kitab ni sangat penting, tuan-tuan. Kitab ni kita nak tengok siapa perawi-perawi hadis yang dihimpun. Ulama-ulama ni, tuan-tuan, dia sudah menghimpun perawi-perawi hadis ni. Ya, perawi hadis ni. Sebab tu, ya, sanad ni, tuan-tuan, sangat penting. Orang tak boleh buat main-main dengan ilmu hadis ni. Sebab apa? Kita ada sanad. Kita ada ulama seperti As-Sayuti, Jalaluddin As-Sayuti, kita ada Hafiz Ibn Hajar yang mengarang kitab Taqribut Tahdzib. Ya, begitu juga Al-Bizi, Sir A'lamun Numala, Zadul Ma'ad oleh Imam Ibn Qayyim. Kita ada ulama-ulama ini yang menyusun kitab-kitab perawi ni. Ya, sebab tu kita kata bahawa, ya, kalau kita katakan bahawa sanad ini majhul ataupun sanad bermasalah, kita ada rujukannya. Siapa yang kata begitu? Kerana ulama sudah melakukan tugas ini. Tadribur Rawi fi Taqrib An-Nawawi. Kitab ini, ya, dalam kitab ini An-Nawawi telah meringkaskan kitab Muqaddimah Abi Salah. Kemudian As-Suyuti mensyarahkan kitab An-Nawawi dengan menulis kitab Tadribur Rawi. Jadi kalau kita tak ada kitab syarahan Imam Nawawi, kalau ditulis oleh Imam Nawawi, cukuplah kita berpada dengan kitab yang disusun oleh Jalaluddin As-Suyuti ataupun Tadribur Rawi. Kena ada lah kitab ni. Untuk kitab ni menghimpunkan mustalah hadis ataupun perawi hadis. Baik, kemudian nazam-nazam ilmu mustalah hadis. Jadi kita nak kena tahu juga nazam ni maknanya baik-baik syair, manzumah, utama bagi ilmu hadis. Pertama, Syihabuddin Al-Andalusi, Qasidah Al-Gharamiyah. Qasidah Al-Gharamiyah. Qasidah ana syair-syair. Sebab tu qasidah-qasidah itu sekian bukan bermaksud semua salah. Boleh, tuan-tuan. Saya nak, kalau tanya pendapat saya, tidak ada masalah. Tetapi kita kena melihatlah baik-baik syair ataupun baik-baik qasidah yang diungkapkan.
Ya, kalau qasidah itu diungkapkan sampai menyalahi usul dalam agama, menyalahi nas-nas yang sahih dan sebagainya, maka kita janganlah mengungkapkan qasidah-qasidah ataupun manzumah supaya itu. Ya, kerana manzumah dan qasidah itu bukan hadis. Itu adalah bait-bait syair yang direka oleh ulama untuk memudahkan kita. Ya kan? Baik. Jadi, begitu juga Al-Iraqi yang mengarang kitab Alfiyah Al-Iraqi. Kalau tak salah kitab ini dibaca di kitab-kitab pondok. Ya, bagus tuan-tuan sekalian. Ya. Sebab tu ada saya membaca tulisan yang disusun oleh para ilmuwan juga, mereka mengatakan bahawa sebenarnya ilmu pondok ni tuan-tuan jangan kita buang semua. Ada orang kata pondok ni tak boleh. Tak, jangan begitu. Kita kena mu'tadil. Ya, maknanya nak jadi orang yang boleh membaca kitab Arab sebab seumpamanya, ataupun kita nak belajar daripada kulit ke kulit, ya, maka kita rasa bahawa pondok tempatnya. Tetapi kita kena melihat sistem juga, kitab-kitab yang dibaca, guru-guru yang diajarnya, ya, manhaj yang diajarnya, metodologi ulama dalam mengajar, itu juga penting. Ya, perlu digabungkan di antara institusi pondok dengan institusi universiti. Ya, jangan nak kata bahawa kami universiti, pondok ni tak ada nilai. Jangan begitu. Masing-masing ada sumbangannya di atas perkembangan ilmu Islam. Ya, tuan-tuan sekalian. Begitu juga kalau universiti, mungkin kalau nak melahirkan alim, mungkin tidak. Dia kena cari pula guru-guru yang lain supaya dia menadah ataupun dia kena bertalaqi. Tuan-tuan sekalian, ya, di universiti mungkin diajar tentang metodologi kajian. Ya, nak ambil sumber di mana dan sebagainya. Baik. Begitu juga Al-Alfiyah As-Suyuti. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti 909 Hijrah. Dan juga Manzumah Al-Baiquniyah. Kitab ni sangat terkenal tuan-tuan. Kalau kita tak kenal kitab ni, kita belajar ilmu ulum hadis tak tahu kitab ni, bermaksud kita ni tak cukup syarat lah kan. Manzumah Al-Baiquniyah. Kitab ni nipis dia, ada dekat rumah saya tuan-tuan. Dia menghimpunkan bait-bait syair tentang usul-usul dalam ilmu hadis. Apa maksud hadis sahih, apa maksud hadis hasan, apa maksud hadis dhaif dan sebagainya. Dia berkisar tentang syair-syair saja. Baik. Buku mustalah hadis masa kini. Mustalah hadis masa kini seperti Al-Imam Al-Lakhnawi, Tahir Ad-Dimashqi, Jamaluddin Al-Qasimi. Dan juga ini semua 1000 tahun hijrah ke atas, 1000 tahun hijrah ke atas lah. Alamah Sabir, Syabbir Ahmad Usmani, At-Tanwi, Dr. Subhi Saleh. Ni pun terkenal juga tuan-tuan. Subhi Saleh ni tuan-tuan. Subhi Saleh, Dr. Subhi Saleh. Ulum hadis wa mustalahu. Ya, Abu Syahbah. Abu Syahbah terkenal. Dr. Muhammad Adib Saleh, Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib, Dr. Mahmud At-Tahan. Kitab ni kalau tak salah saya telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan kitab ni At-Taisir Mustalah Al-Hadis. Kitab ni sangat mudah tuan-tuan untuk kalau kita belajar ilmu ulum hadis dalam bahasa Arab. Ya, Syekh Muhammad Mahmud At-Tahan. Ya, Mahmud At-Tahan. Baik. Dr. Mustafa Sa'id Al-Khin dan Dr. Sa'id Bani Al-Laham. Baik, kemudian dan juga Dr. Muhammad Abu Lais Al-Khair Al-Abadi. Siapa ni tuan-tuan ni? Ini seorang profesor hadis di University UIA. Ulumul hadis asiluha wa muasiruha. Kitab banyak tuan-tuan. Kita mengambil manfaat dari banyak kitab-kitab yang saya beli daripadanya, antara kitab takhrijul hadis, kitab tentang manhaj naqad hadis, takhrij hadis dan sebagainya. Banyak disusun oleh Profesor Abu Lais ini, Khairul Abadi ni tuan-tuan. Baik, begitu juga kitab ulum hadis dekat tangan kita ni. Dr. Sayuti bin Abdul Manas. Kitab ni lah. Ini pun kitab kontemporari juga. Kitab terkini untuk kita mudah, alih bahasa yang mudah untuk kita faham. Baik. Buku-buku mustalah hadis yang menggunakan metodologi baru. Kitab-kitab yang telah ditulis menggunakan metodologi baru ialah seperti Syekh Muhammad bin Muhammad As-Samahi. Begitu Syekh Nuruddin Atir, Dr. Syaraqudah. Saya banyak merujuk kitab-kitab ini tuan-tuan. Kerana penting tuan-tuan, ada orang dia tak merujuk kepada kitab-kitab muasirin. Ada orang dia hanya berpada dengan kitab-kitab turas yang lama. Ya, betul. Memang betul nak melahirkan mamlakah fikriyah ataupun disebut sebagai nak melahirkan kepakaran dalam satu ilmu, betul. Mesti kena merujuk kepada kitab-kitab turas Islami.
ya, kitab-kitab turas yang awal. Tetapi jangan kita buang, jangan kita tak baca langsung kitab-kitab muasirin ataupun ulama-ulama kontemporari pada hari ini. Kerana mungkin olahan bahasanya ya menepati dengan apa yang dalam konteks kita pada hari ini untuk kita memahami. Seperti perbahasan tentang Profesor Dr. Syarah Qudah, ya, apabila membahaskan tentang makna hadis, nanti kita akan bahas. Kalau kita merujuk kepada kitab turas yang banyak itu tanpa kita mengambil satu kesimpulan, ya, dalam banyak pendapat, mana satu kesimpulan yang kita nak ambil? Yang itu penting. Tuan-tuan sekalian, sebab ada orang kan kadang-kadang bila ustaz ni dia mengajar, ada satu kaedah ustaz ni dia mengajar dengan kaedah muqaranah, perbandingan. Betul tak tuan-tuan? Kan, dia ambil satu hukum, dia ambil pendapat ni, hampir 7 ke 10 pendapat. Orang awam pun pening. Ustaz, kami ni nak ambil yang mana ustaz? Banyak sangat pendapat ni. Walaupun saya puji tentang metodologi ustaz tu untuk metodologi muqaranah, metodologi perbandingan, tetapi perlu ada mentarjih ataupun kita katakan bahawa kecenderungan kita ke mana. Tuan-tuan boleh ikuti perbincangan ini. Ya, kita kena ada kecenderungan, bukannya kita beritahu semua dan kita terkapai-kapai mencari mana satu kecenderungan kita. Itu tidak betul. Ya, mana itu kaedah yang kurang tepat. Mana kena ada tarjih seperti mana yang saya sebut tadi. Ya, dan tarjih itu mestilah mengikut kepada disiplin ilmu, bukan ikut kepada mutasahil, ikut apa hak kena dengan jiwa kita ambil. Itu tak betul. Mestilah mengikut kepada qawaidul ilm. Baik, kemudian habis tuan-tuan, berkaitan dengan kitab-kitab ilmu ulumul hadis daripada 300 Hijrah sampailah zaman kita. Ini kitab-kitab utama, banyak lagi, tapi Dr. Sayuti ni tuan-tuan, dia pilihlah kitab-kitab utama yang sering digunakan oleh para ulama ulum hadis. Baik, kita tengok tuan-tuan, muka surat 30. Bab yang kedua iaitu kenali istilah ilmu hadis. Tuan-tuan, saya minum air sikit. Saya izin. Bismillah. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian. Bab yang kedua. Kenali istilah ilmu hadis. Muka surat 30. Baik. Jadi, tidak dapat tidak. Ya. Muka surat 30 ini membincangkan tentang makna hadis itu sendiri. Baru kita nak masuk. Makna hadis. Hadis, kata ulama, iaitu dalam bahasa Arab, perkataan hadis ini membawa maksud baru, jadid. Ya, bermaksud jadid. Kata Dr. Syarah Qudah mengatakan bahawa ya, hadithun lughatan lahu ma'nayan. Al-awwalu al-kalam. Hadith itu bermaksud percakapan. Ataupun tahaddatha fulan. Ataupun bercakapnya seorang lelaki, seorang fulan. Makna yang kedua dari sudut lughatan bermaksud al-thaniya al-jadid. Al-jadid ni maksudnya baru. Iaitu kata lawan kepada qadim. Qadim ni kata ulama iaitu benda yang tidak ada azali, seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran. Jadi hadis ni tuan-tuan sekalian, sebab tu nanti kita akan belajar. Hadis ni terbahagi kepada dua. Hadisun mutawatiran wa hadisun ahad. Hadisun mutawatir wa inkaruhu kafir. Hadis mutawatir ni tuan-tuan, hadis yang disepakati para ulama, hadis berkaitan dengan kesahihannya. Dan kalau kita ingkar hadis mutawatir, hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Tapi kalau kita mengingkari, ataupun kita sebut bahawa kalaulah kita maknanya hadis ahad, ya, yang masih terdedah dengan istihad ulama hadis, seumpama seperti hadis hasan, sahih, dhaif, maudhu' dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai hadis ahad. Hadis ahad. Tak apa, nanti kita akan belajar tuan-tuan. Baik. Kemudian, menurut Al-Hafiz Ibn Al-Asqalani, dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarah Sahih Al-Bukhari, dia menyebut bahawa al-muradu bil hadithi fi 'urfil syar'i ma yudhafu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'annahu uridu bihi muqabalatul Quran li'annahu qadim.
Kata Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa menurut pandangan syarak atau menurut pandangan istilah, hadis ialah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW dan seolah-olahnya ia dinamakan hadis kerana apa? Kerana dibandingkan dengan Al-Quran yang bersifat qadim. Maknanya kalau nak bandingkan ungkapan Nabi dengan ungkapan Al-Quran, maka pastinya tuan-tuan, Al-Quran adalah bersifat qadim. Ucapan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran itu adalah bersifat qadim. Ya, tapi hadis adalah Nabi mengucap sendiri dengan perkataannya. Ya. Baik, kemudian pada asalnya hadis adalah kata terbitan isim masdar. Ya, makna kata terbitan bagi hadis itu sendiri adalah at-tahdits. Kemudian para ulama hadis menggunakan istilah hadis sebagai nama khas bagi perkataan, perbuatan dan takrir Nabi SAW. Berikut ialah ta'rif hadis mengikut jumhur ulama muhaddisin. Ini tentang. Jadi para ulama apabila mengkaji tentang makna hadis itu sendiri, jom kita perhati tentang apa maksud dia. Para ulama hadis mengatakan bahawa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyah aw sifatin khulqiyatin sawa'un ma kana ba'da al-bi'tsah aw ma qablaha aw kama qala. Ya, kata ulama, hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW dari sudut percakapan, dari sudut perbuatan, dari sudut takrir, dan juga sifat fizikal Nabi dan juga akhlak Nabi. Baik. Okey, kalau kita tengok di sini tuan-tuan sekalian, Profesor Dr. Syarah Qudah, dia berumai tafsiran yang lain. Maknanya dia berumai satu pendapat yang lain. Maka mengatakan bahawa yudkhilu ba'dul ulama'i fi ta'rifi aw ma udhifa ila sahabi aw tabi'in. Wa dhalika liyashmala al-hadith al-mawquf al-maqtu' wal-sahih. Kata ulama, ada juga mereka berpendapat bahawa mereka mengatakan bahawa mereka masukkan hadis Nabi ini merujuk kepada apa yang disandarkan kepada sahabah dan apa yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi tak sama dengan definisi yang kita baca dalam kitab kita ni. Ada sebagian ulama dia bermasuk ma udhifan nabi au ma udhifa ila sahabi au tabi'in. Dia pun bermasuk sekali ucapan para sahabat dan ucapan tabi'in. Kerana hadis itu mengandungi hadisun mauquf, hadisun maqtu'. Nanti kita akan belajar apa masuk mauquf, apa masuk maqtu'. Ya. Para ulama apabila mengkaji takrifan ini, maka mengkritik takrifan ini. Maka mengatakan bahawa hadis ini walaupun ucapan para sahabah dan ucapan tabi'in itu ada yang mereka bersandarkan kepada hadis Nabi. Tetapi liihtimali annahuma minan Nabi SAW. Kerana kemungkinan benda tu datang daripada Nabi ataupun kemungkinan benda itu adalah fatwa para sahabah ataupun fatwa para tabi'in. Nanti tuan-tuan kita akan belajar satu bab disebut sebagai ziyadatul thiqat. Ziyadatul thiqat ataupun penambahan matan itu melalui seorang perawi. Kita nak cek sama ada penambahan itu hadis ataupun penambahan tabi'in ataupun fatwa sahabat. Nanti kita akan cek tuan-tuan. Kita akan masuk tajuk tu nanti. Dia akan masuk nanti. Cuma definisi yang disebut sebentar tadi ini adalah dikritik oleh para ulama hadis, lalu mereka membuat satu kesimpulan bahawa hadis Nabi ini apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi bila disandarkan kepada Nabi ni tuan-tuan, dia ada satu sentimental ataupun satu sensitivity. Orang yang menghayati agama, orang yang nak jaga agama ni tuan-tuan, cukup sensitif apabila ucapan itu bila disandar kepada Nabi, lalu ucapan itu seolah-olah menjatuhkan maruah Islam. Maknanya apa? Kalau hang kata itu hadis Nabi, pastikan ucapan itu betul-betul yang datang daripada Nabi. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis mutawatiran, hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabaqa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, siapa yang bercakap bohong di atas nama aku, dia reka, maka bersiap sedialah kalian untuk terjun dalam neraka Allah SWT. Tempat paling terbaik untuk dia adalah neraka. Hati-hati. Sebab tu ada ustaz-ustaz yang tegas dalam perkara ni. Bukan bermaksud nak menyekat Islam, bukan. Ada kata, dia ni kira
sanad. Dia ni kira hadis ni sahih ke tak? Dia ni kira dalil dia ni. Kita kata bahawa ustaz tu sedang nak menjaga agamanya. Ya, nak menjaga agamanya. Kalau ucapan orang, kalau ucapan tu imam, tak apa, tu imam. Kan? Mungkin salah, mungkin betul. Ihtimal bainal khata' wa shawab. Tapi ini ucapan Nabi. Jadi dia punya kesan ialah akan wujudnya satu persyariatan yang baru. Ya, bukan mudah, bukan main-main. Sebab tu ustaz-ustaz kita ni agak tegas dalam perkara ini. Baik. Kemudian para ulama mengkaji bahawa ya, apa maksud perkataan Nabi? Bermaksud setiap perkataan atau perbualan baginda Nabi SAW tidak kira apa jua bentuk, sama ada perintah, larangan ataupun selainnya. Seumpama seperti hadis ya, disebut sebagai hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua kita tahu hadis ni. Iaitu Nabi bersabda, sesungguhnya amalan itu berdasarkan kepada niat dan sesungguhnya setiap seseorang baginya adalah apa yang diniatkan. Hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Ini ucapan Nabi. Maka kita boleh ambil ucapan ni. Ya, kita boleh ambil daripada ucapan ni. Baik. Yang kedua, perbuatan. Al-fi'li. Ya, pula bermaksud perilaku, tindak tanduk dan gerak-geri Nabi SAW. Ya, dan hal ini tuan-tuan sekalian, kita boleh lihat dalam satu hadis, mithl fi'li ra'aitu Nabi SAW ya'umun nasa wa Umamatu bintu Abi As wa ya ibnahu Zainab binti Nabi SAW ala atiqihi. Tuan-tuan, ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid. Hadis ini tuan-tuan sekalian, ketika mana para sahabat melihat Nabi SAW, ketika mana Nabi semayang, Nabi salat, ketika Nabi salat, Nabi dukung, mengendong Umamah binti Al-As. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa tidak batal untuk kita pegang budak perempuan kecil. Tak batal, tuan-tuan. Umamah binti Al-As dan juga anak Nabi Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mana Nabi salat, kemudian Nabi rukuk dan Nabi sujud, ya, Nabi ya fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a ma'a sujud a'ada. Kemudian Nabi letak kat lantai. Bila Nabi bangkit balik, Nabi pegang balik, Nabi gendong balik Umamah binti Al-As. Ini menunjukkan bahawa ya, para sahabat apabila melihat kelakuan begitu, maka ia menjadi satu sunnah. Ia menjadi satu hadis. Walaupun Nabi tak cakap, tapi Nabi menunjukkan dengan perbuatannya. Tentu sekadar ada satu persoalan, Ustaz, bagaimana apabila bertembung di antara hadis qaulan Nabi dengan hadis yang bersifat fi'lin Nabi? Kita bertembung. Para-para fuqaha ataupun para-para ulama ni tuan-tuan, dia nak aula yang mana satu? Ya, dia nak aula yang mana satu? Sama ada hadis yang bersifat qaulan Nabi ataupun yang bersifat fi'lin Nabi. Yang mana yang lebih aula, yang lebih kuat? Tanpa kita melihat dari sudut kesihatannya lah. Kita lihat yang mana dulu? Pastinya yang paling kuat ni ialah dari sudut qaulan Nabi. Percakapan Nabi. Ya, kerana bila bercakap ni tuan-tuan, benda tu lebih jelas. Kalau perbuatan ni banyak takwilan. Ya, banyak takwilan demi takwilan. Orang boleh takwil macam-macam. Dia bagi ke tak ni? Macam tu. Tapi kalau Nabi bercakap, bermaksud benda tu bersifat jelas. Jelas. Begitu. Baik. Begitu juga kata ulama dari sudut takrir Nabi. Contoh yang paling senang kita ambil adalah contoh dhab lah. Contoh dhab, Nabi tak suka makan dhab, tapi Nabi i'tiraf. Tapi contoh lain lagi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabul Jum'ah, ya, la yusalliyana ahadun al-'asra illa fi Bani Quraizah. Tuan-tuan bisa dengar hadis ni sangat terkenal. Ya, ketika mana Nabi SAW ya menyuruh para sahabat untuk solat asar di perkampungan Bani Quraizah. Kata di perkampungan Bani Quraizah. Tuan-tuan sekalian, tetapi apabila para ulama di kalangan para sahabat mereka berbeza pendapat, akan mengatakan bahawa yang Nabi maksudkan dalam hadis ini bermaksud Nabi suruh kita solat di perkampungan Bani Quraizah. Ada juga sahabat lain berpendapat bahawa bukan Nabi suruh kita sembahyang di kampung Bani Quraizah.
Nabi suruh kita solat ketika mana kita berada di tempat tersebut. Maknanya Nabi suruh segerakan untuk kita solat asar di mana pun kita berada. Tengok ada dua pendapat. Kan? Apabila berlaku persisihan di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat, maka merujuk kepada Nabi. Sebab tu para sahabat ni tuan-tuan, sikap mereka yang boleh kita contohi. Kalau mereka tidak tahu satu maklumat, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Rujuklah ahli ilmu kalau kita tak tahu. Hari ni tuan-tuan sekalian, kita merujuk, ada di kalangan masyarakat kita sedih tuan-tuan, maka merujuk ilmuwan ataupun merujuk tuan-tuan sekalian orang yang bukan pada bidang dan ahlinya. Tuan-tuan, ustaz pun bukan tahu semua. Kata Abu Hatim Al-Auni, Syarif Hatim Al-Auni, seorang tokoh ulama hari ni tuan-tuan masih hidup. Dia mengatakan bahawa di kalangan ulama muhaddisin pun tuan-tuan, ada di kalangan mereka yang pakar ilmu ilal. Ada juga mereka yang pakar ilmu rijal, tetapi mereka tidak pakar dalam ilmu naqdul hadis. Ada orang yang pakar ilmu al-jarh wa ta'dil, tetapi mereka kurang ilmu dalam ilmu yang lain. Nasakh dan mansukh dan sebagainya. Jadi kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Jangan kita menabik dada bahawa kita tahu ke semua. Jadi apabila para sahabat tidak tahu sama ada betul ataupun tidak akan mereka merujuk kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami berbeza pendapat mana satu betul. Nabi mengiktiraf kedua-duanya. Dan ini juga merujuk kepada faqad aqarra Nabi SAW man salla fi tariqi fi waqti al-asri wa man salla ba'da wusuli Bani Quraizah. Tuan-tuan, fi hadha dalilun ala anna al-musibah yumkin an yakuna akthara min wahid. Maka ini merujuk kepada Nabi mengiktiraf fatwa para sahabat. Dan ini juga tuan-tuan sekalian sikap yang perlu untuk kita mengambil pengajaran daripada perkara ini. Adanya apa? Iaitu Nabi mengiktiraf tuan-tuan sekalian, isyak-isyak di kalangan para fuqaha, di kalangan para sahabat. Kata Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih, dia pernah menyebut tuan-tuan, qad kana al-ulama min sahabati wat tabi'in wa hum ba'dahum idza tanaza'u fil umuri ittiba'u amrullah ta'ala fi qawlihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata Imam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih, ulama-ulama di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, apabila idza tanaza'u, apabila mereka bercanggah di antara satu sama lain. Ni zaman sekarang ni tuan-tuan, zaman bercanggah. Ustaz-ustaz duk bergaduh. Ni zaman Maulid Nabi pun kita duk bergaduh apa semua. Kan? Apabila bercanggah di antara satu sama lain, di antara seorang ilmuwan dengan ilmuwan yang lain, Imam Ibn Taymiyah membuat satu akuan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika bercanggah di antara kalangan ilmuwan, di kalangan orang Islam, rujuklah apa yang Allah bagi tahu, apa yang Nabi bagi tahu, kerana itulah ucapan yang paling terbaik, takwilan yang paling terbaik. Tuan-tuan, sebab tu ada orang hari ni, ada orang sebut bahawa ustaz, banyak sangat pendapat ulama ni, kita nak pakai yang mana? Tuan-tuan, jawapan seorang tokoh ilmuwan mengatakan bahawa kalau kita banyak sangat pendapat ulama ni, bagaimana kaedah kita, kaifa nata'amul? Kaedahnya dengan kita bercakap di atas disiplin ilmu. Kita cakap di atas disiplin ilmu, track ilmu. Kalau disiplin ilmu ni begini, tak kira lah kena dekat siapa pun, betul lah dia. Kalau disiplin ilmunya begini, lalu bercanggah dengan golongan kita dan pendapat kita, maka kita kena berlaku insaf. Sebab tu baru ni tuan-tuan sekalian, ada orang tanya tentang kepada saya juga, ada satu hukum tentang hadis, saya tak ingat perbahasan itu. Dan saya bila ditanya soalan tuan-tuan sekalian, saya tak tahu latar belakang konteks kawan tu tanya dekat saya tu sebab apa. Mungkin dia nak mengiyakan apa yang tokoh dia cakap, kan? Lalu saya cakap di atas track ilmu, saya tak tahu apa latar belakang dia, saya pun tak tahu apa dia cerita kat saya tu sebab apa dan sebagainya. Cuma dia tanya kepada saya apa hadis ni, apa pemahaman dan apa hukum hadis ni. Saya pun bercakap di atas track ilmu. Ulama hadis kata begini, Ibnu Hajar kata begini, Az-Zahabi kata begini, sekian-sekian. Kemudian dia menjanggahi saya. Dia menjanggahi, maksudnya apa? Maksudnya dia kata, apalah ni ustaz cakap sekian-sekian. Lah, rupanya tak sama dengan tokoh yang dia sebut, tokoh yang dia sanjung. Kan? Oh, jenuh macam tu tuan-tuan. Kan? Dia nak pulas kita bagi setuju dengan tokoh dia. Jenuh lah. Kan? Jenuh lah tuan-tuan. Kan? Kita cakap atas track ilmu.
Kalau kena lah. Kalau betul-betul lah. Tuan-tuan sekalian, kebetulan berlaku. Saya sebut. Saya tak suka sebut nama-nama dia, tuan-tuan sekalian. Kan? Cuma tuan-tuan boleh melihat sendiri masyarakat kita. Ada orang dia tanya, ustaz tu untuk mengiyakan tokohnya. Itu tak betul. Sepatutnya bila tanya soalan, ya, untuk dia nak tahu kebenaran. Ulama akan berlaku insaf apabila berlakunya, ya, kebenaran di hadapan dia. Dia akan berlaku insaf. Dia akan cakap benda tu betul dan saya salah. Dan saya tarik balik fatwa itu. Itu sifat amanah dengan ilmu. Tuan-tuan sekalian, jadi takat tu dululah kot. Perkongsian ni dah 10.17. Lagi 10.30 saya ada program lain pula lepas ni. Kita akan buka soalan. Jika ada soalan dalam 15 minit lagi, ya. 15 minit saya buka soalan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh tanya soalan. Silakan. Tafadhal mashkura. Kalau ada soalan nak tulis pun boleh. Bismillah. Ada soalan tak? Ataupun ada dekat chat ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sila. Baik Ustaz. Sekarang ni kita tengah belajar asas kenali hadis. Jadi saya, bolehkah orang awam ataupun para pemula lah untuk belajar asas, sebab kita selalu baca ulasan ulama tentang ilmu jarh wa ta'dil, di mana kritikan untuk perawi-perawi. Dia apa saranan Ustaz tentang untuk pemula lah, untuk mungkin berjinak-jinak dengan kitab, untuk berjinak-jinak dengan kitab jarh wa ta'dil ni secara yang untuk pemula lah. Untuk orang. Okey. Terima kasih, soalan yang baik. Satu, seperti mana pada pertemuan kelas yang awal, sebelum kita nak bincang tentang jarh wa ta'dil, naqdul hadis dan sebagainya, kita punya kunci bagi ilmu hadis adalah ilmu ulumul hadis. Dan ini dia punya, sebab kadang-kadang jarh wa ta'dil pun dia akan bercakap tentang mudharib, ya, bercakap tentang tadlis taswiyah, tadlis syuyukh, ya, apa dia, hadithul majhul dan sebagainya. Semua itu ada dalam ulum hadis. Ya, dalam ulum hadis. Jadi kuncinya mesti kena belajar ilmu hadis dulu. Baik, pertama. Yang kedua, pastinya sangat boleh untuk kita membaca ataupun tulisan-tulisan kitab-kitab al-jarh wa ta'dil. Sebab apabila kita dah ada kunci, mesti kita kena berlatih mumarasah atau academic exercise. Kita kena belajar untuk exercise kita punya ilmu yang kita ada, untuk tajamkan ilmu kita ni. Dengan cara untuk kita melihat bagaimana komentar-komentar para ulama jarh wa ta'dil dalam menilai sesuatu perawi. Dan antara kitab yang saya sarankan, saya tak pasti ada kat sini ataupun tidak, ataupun ada di tempat yang lain. Dekat bilik yang lain ada satu lagi tempat kitab jarh wa ta'dil. Bagus juga untuk kita memahami permulaan untuk kita mengenali kitab jarh wa ta'dil ini. Mana yang saya nak sarankan? Tak ada ni. Tapi tuan-tuan boleh, kalau tak salah saya, apa orang panggil? Allahumma salli ala Muhammad. PIS, dia punya terbitan PIS tu. PIS, saya tak ingat. Terbitan kitab tu tuan-tuan boleh beli, pengenalan bagi ilmu jarh wa ta'dil. Ya, terbitan PIS, saya tak ingat nama. Tuan-tuan kalau ingat PIS. Dan juga apa dia, Ustaz Syihabuddin punya kitab. Bagus juga untuk kita mengenali ilmu al-jarh wa ta'dil. Ya. Dan satu kitab yang saya jumpa ni, Sa'id Abdul Majid Al-Ghari. Tapi ini kitab bahasa Arab lah. Ya, Al-Maisar fi ilm al-jarh wa ta'dil. Dia kitab jarh wa ta'dil, cara bagaimana para ulama, dia punya sejarahnya, istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama, siapa ulama jarh wa ta'dil, ya. Bagaimana syarat seorang perawi itu menjarah, apabila bertembung di antara al-jarh dengan at-ta'dil, ya, bagaimana kita nak mendahului di antara dua benda ni. Jadi benda-benda ini perlu untuk kita mengetahui. Ada dalam kitab-kitab seumpama ini, ya. Sa'id Abdul Majid Al-Ghari. Nama kitab Al-Maisar fi ilmil jarh wa ta'dil, jarh wa ta'dil.
Ya, dan juga dalam kitab-kitab lain lah, tuan-tuan boleh beli. Tak apa, baca, tak ada masalah kan. Ada orang kata, ustaz, berguru, kalau membaca seorang-seorang berguru dengan syaitan. Syaitan lebih suka untuk kita tak baca. Kan, ada orang cakap begitu kan. Ustaz, baca seorang-seorang kitab ni, berguru dengan syaitan, ustaz. Tak. Syaitan lebih suka untuk kita tak baca kitab. Bacalah tuan-tuan. Kalau tak tahu, hadirlah kuliah-kuliah seumpama ini. Ya. Apa dia kitab-kitab, buku-buku, ataupun ustaz-ustaz yang dakik, yang alim dalam ilmu jarh wa ta'dil ni. Doktor muncul ustaz kita, Dr. Jamilin, ini seorang tokoh ulama muda, hebat. Kita mengiktiraf, keilmuannya Dr. Zaimi Ramli, ini seorang ulama besar, Dr. Asri sendiri, Maulana Asri, ini semua tokoh-tokoh hebat berkaitan dengan ilmu ini. Jadi itu jawapan, itu wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Apa pandangan ustaz tentang status hadis dalam kitab-kitab Jawi Nusantara? Ya. Sebenarnya ada satu kritikan yang ditulis oleh seorang profesor ilmu hadis di Universiti Kebangsaan Malaysia, ya. Kitab Ihya Ulumuddin, mereka mengkritik hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab itu, ya, walaupun dipuja sebahagian orang Islam tentang kitab Ihya Ulumuddin ni, memang ada orang sehinggakan kelompok Ihya, kan? Ada tuan-tuan yang mereka memuja kitab Ihya Ulumuddin ni seolah-olah dia punya status dia itu sama macam Quran dan hadis. Kita katakan bahawa walaupun ulama Imam Ghazali itu hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dia Imam hujjatul Islam, tetapi ia tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Ya, tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Kritikan demi kritikan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, kita belajar ilmu ulu hadis tadi ni, tuan-tuan, ada ulama yang setelah kewafatan ulama selepasnya, tuan-tuan, mereka melakukan mukhtasar, mereka melakukan tarjih, mereka melakukan takhrij, tahqiq dan sebagainya. Kerana ini perkembangan ilmu. Orang yang tidak memahami perkembangan ilmu, dia akan bersifat jumud. Maka akan bersifat jemut. Maka akan mengkritik kita kembali. Maka mengatakan bahawa siapa kalian berbanding dengan jasa ulama-ulama. Dia duk main begitu. Susahlah begitu, tuan-tuan. Jadi saya sudah jawab soalan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Untuk sebuah hadis menjadi mutawatir, adakah setiap tabaqat hadis perlu mempunyai 10 periwayatan? Saya mendengar adanya khilaf topik ini, namun apa pandangan ustaz? Ya, betul. Ya, betul. Memang khilaf ni cukup banyak. Ada yang mengatakan bahawa hanya sekudur 4 saja. Ada yang kata 5 saja hadis tu, hadis dikira mutawatir. Tapi syaratnya mestilah perawi yang thiqah. Riwayatkan di kalangan tabi'in yang kibaru tabi'in yang thiqah dan sebagainya. Soalan ni nanti kita akan masuk pada pertemuan akan datang, tuan-tuan, dalam bab hadis mutawatir. Dia ada perbahasan dia, tuan-tuan. Betul. Perbahasan dia cukup panjang. Kalau kita masuk dalam perbahasan mutawatir ni cukup panjang. Dia punya perbahasannya. Ada yang kata 10, ada yang kata 5, ada yang kata 6 dan semua. Dan ada syarat-syarat dia. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Tuan-tuan, saya minta izin 10.30 saya kena berhenti kelas saya sebab saya ada kelas yang lain pula 10.30 lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Apakah pendekatan diambil oleh ulama hadis dalam menegur orang yang menyampaikan hadis palsu, dan kenapakah ada ulama meletak hadis dhaif dalam kitab karangannya? Pertama sekali, pendekatan untuk kita tegur orang yang menyampaikan hadis palsu ni, pertama sekali mestilah dengan hikmah. Ya, kerana ia bercakap dan disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis palsu, tuan-tuan, walaupun maknanya baik, belum tentu ya hadis itu betul datang, hadis sahih datang daripada Nabi. Hadis palsu, dia kata. Tuan-tuan, apa kesannya, tuan-tuan, bila hadis palsu ni? Hadis palsu ni, tuan-tuan, nanti kita akan tengoklah jenis-jenis hadis palsu di antara ar-rakakah, ya, berlebih-lebihan dalam meletakkan satu fadilat, ya. Kesannya, tuan-tuan, dia akan menjadi satu syariat dalam agama. Bila jadi syariat dalam agama, tuan-tuan, dia akan jadi satu ibadat. Dia akan dinilai ibadat, dia akan diberikan pahala insya-Allah. Itu kesannya. Ya, itu kesannya. Banyak hadis palsu. Kita palsu nanti, kita hadis palsu nanti kita akan kenal seperti Al-Mawdu' Ibnu Jauzi. Dengan caranya apa? Dengan cara kita tegur dengan hikmah. Dengan kita buktikan bahawa hadis itu tidak terdapat dalam kitab-kitab asal dalam agama. Kita kena habaq begitu. Ya? Baik. Dan kenapa ulama meletakkan hadis dhaif dalam kitab karangannya? Pertama, ya, seperti mana kita sebut tadi ni bahawa ya, tidak ada kitab yang sempurna. Ulama-ulama kita mungkin terlepas pandang. Hatta dalam Musnad Imam Ahmad pun mengandungi hadis-hadis yang dhaif.
Jangan kita kata bahawa Imam Ahmad, imam ulama hadis, semua dalam kitab Imam Ahmad dalam Musnad semua sahih. Belum tentu tuan-tuan, kita kena kaji. Ya, begitu juga Allahumma salli ala Muhammad. Imam Bukhari tuan-tuan, Imam Amirul Mukminin fil hadis pun tak terlepas dalam menukilkan hadis dhaif. Seumpama seperti dalam kitab Adabul Mufrad, tuan-tuan, kitab tu disusun oleh Imam Al-Bukhari, tetapi kitab tu tak semestinya hadis yang sahih. Padahal Imam Bukhari susun. Ya. Yang dikatakan hadis sahih si Imam Bukhari itu adalah hadis yang diletakkan dalam kitab Al-Jami' Sahih Al-Bukhari. Yang yang merujuk kepada keunggulan dan juga ketinggian ilmu hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Al-Jami' Sahih Al-Bukhari. Yang tu. Adapun dalam kitab-kitab selainnya ada Al-Mufrad, itu masih lagi dipertikaikan oleh para ulama muhaddisin. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Apakah status hadis kelahiran Nabi SAW berkaitan api majusi terpadam? Yang ni bersifat semasa ni. Dan nanti saya akan cek balik soalan ni. Saya lagi seronok bila saya kupas hadis ni berkaitan dengan sanad dan juga perbahasan di kalangan ulama. Saya tak ingat perbahasan tu, tapi saya tahu hadis ni, tapi nak bagi saya puas hati, saya nak kena tengok dari sudut pengujian rujukan-rujukannya. Lagi saya berpuas hati. Nanti insyaAllah tolong ingatkan saya buat masuk soalan ni dalam grup saya. Dan saya nak minta maaf juga pada sesi yang lepas saya tak sempat nak kaji sebab kesempitan masa saya pada minggu lepas memang cukup padat. Saya nak kena sediakan artikel untuk terbit di USIM, di jurnal dan sebagainya. Jadi beberapa kerja yang terpaksa. Ada yang kawan-kawan saya dalam grup ini suruh saya cek nota-nota ulum hadis sebagainya. Terima kasih. Memang saya nak buat, tapi kesempitan masa tu saya tak sempat kerana saya perlu untuk selesaikan beberapa tugas-tugas persendian saya sendiri untuk saya selesaikan. Jadi tuan-tuan tekat tu dulu. Saya tak sempat ni nak baca semua soalan-soalan ni. Soalan ni sangat-sangat berkualiti ni, tapi saya tak sempat nak baca ke semua dalam grup nanti. Nanti mau masuk dalam grup, nanti saya akan ingatkan saya untuk pertemuan akan datang, mungkin kita akan ulas perbahasan berkaitan dengan soalan-soalan ni. Jadi dekat tu dulu, terima kasih semua. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan jumpa lagi. Untuk malam esok akan jumpa lagi pukul 9 malam kan? 9.30 iaitu berkaitan dengan 9.30 malam. Kita akan bahas tentang 40 kisah-kisah yang palsu di meja penceramah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, barakallahu fiik.